Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Pertama-tama sekali saya ingin bertanya, apakah suara saya ini dapat didengar? Apa khabar Rubidin? Suara saya jelas atau tidak? Itu yang paling penting supaya dapat saya lakukan sesuatu. Sebab saya cuba menggunakan mic ni. Kalau tak boleh, saya cabut je mic tu. Apa khabar saudara Setan Kuning, Eddie Budiman, Izzuddin, Hafiz Wan Basirun, Rasulullah, Budin Shah. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. How are you, Thomas Tan? Ahmad Yusof. Saya mohon agar dapat komen teman-teman apakah suara saya jelas atau tidak ya. Saudara YXC Lau, saudara Mat Zamari, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Terima kasih, suara jelas Ruby ya. Dah bila dapat begitu, lega lah sikit. Maklum sajalah. Apa khabar saudara Taram Shah? Beliau berkirim salam untuk semua teman-teman yang berkesempatan melayari siaran ini ya saudara. Hari ini cuaca masih lagi sejuk. Aduhai. Assalamualaikum saudara Hamzah Husin. Begitu juga saudara Ramli Wagiman, Elis Adam Khalil, Anwar Jubin, Khairul Azam. Waalaikumsalam saudara Abdul Razak. Terganggu sedikit saudara. Terima kasih saudara Yunus Husin, saudara Rosyun minta ini kalau boleh minta tisu. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Saya terpaksa minta tisu saudara dalam keadaan sekarang ni. Tak maaf lah saudara, terbersit pula. Saudara Yang Maya, terima kasih. JB Loud and Clear. Di Johor apakah hujan? Saudara, saya tak tahu sampai di sini hujan saudara. Minta maaf lah, saya terpaksa bersihkan hidung saya sekejap, tersangkut. Supaya senang saya beri pencerahan. Saya minta maaf saudara ya. Terima kasih saudara Zainal Ishak, Loud and Clear, Hamidah Kamat, saudara Muhammad Yusof Ishak, Faizan Osman, saudara Muhammad Mahari dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kerana banyak lagi pencerahan yang perlu saya berikan hari ini. Ya, saudara Nenek Porak dari Papar. Nenek Porak dari Papar Sabah rupanya. Okey. Kalau anda ini menghadapi masalah bila melayari sesi Facebook ini, sila layari ke Instagram. Instagram Amir Hijaz Fan juga sama saudara, supaya kita dapat sama-sama berkongsi. Baik saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 27 November 2021 merupakan hari yang ke-618 virus corona menyapa bumi bertuah ini, dan nampak gayanya masih belum ada tanda-tanda pengurangan yang begitu ketara. Walaupun hari ini susut, semalam 5,501, tapi hari ini 5,097, masih ada lagi ribuan. Kita nak harapkan kalau boleh 100, 200, tapi tak nampak lagi bayang-bayang itu saudara. Dan laporan yang saya terima semalam, kematian adalah 45 orang, yang menjadikan angka kematian sudah pun melebihi 30,200 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona dan menemui ajal. Sebab itu saudara, saya amat mengharapkan agar kita menjaga kebersihan diri kita, jaga kesihatan kita, lakukan penjarakan sosial. Kalau tiada keperluan, tak payahlah kita berada dalam kawasan yang orang ramai saudara. Dan pastikan setiap kali balik rumah, bersih diri kita, basuh tangan dengan sabun ataupun sanitizer yang kita ada, maupun elok mandi ya saudara. Suasana sekarang ni masih lagi belum reda ya. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio. Saudara Rio ini merupakan orang yang sering menghantar kiriman kepada saya berhubung dengan kes COVID-19 dari Kementerian Kesihatan untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih saudara Rio. Dan hari ini saudara, pada 27 November, artinya jumlah terkumpul untuk bulan ini warga kita yang disapa oleh virus corona adalah 147,935 orang. Sebab itu kita harus berhati-hati. Baik saudara, kita tinggalkan segmen laporan COVID-19, kita masuk sedikit e-commerce.
Jadi kalau saudara yang ingin menawarkan produk saudara, bolehlah berhubung dengan Ananda Al-Azhar di talian 011330412441. Sibukkan beliau dengan ini haruman setangi bakurnya dan juga haruman-haruman daripada Timur Tengah saudara ya. Cuma saya ingin menyatakan bahawa produksi ini rendang tuk terpaksa dihentikan seketika kerana melihat keadaan harga bahan mentah yang begitu melonjak yang tak dapat kita pastikan di mana hujungnya saudara. Saudara Abdullah Sani, terima kasih. Saudara Muhammad Omar Aspa, Saudara Muhammad Farouk, Suring Naruk dan teman-teman yang lain. Juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah. Siti Farehah masih lagi menjalankan produksi dendeng manis Siti Farehah. Bolehlah berhubung dengan beliau di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah enak dimakan bersama dengan nasi dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan buah-buahan segar seperti kiwi, ceri, anggur, buah mangga, buah delima dan macam-macam buah-buahan saudara. Buah-buah ini boleh dihantar terus ke rumah saudara. Boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. 012-357-5703. Dan harganya adalah di bawah pasaran saudara. Begitu juga tentang teman kita, sahabat kita, perniagaannya Toko Jamu Kemaman. Saya mendoakan agar saudara Zul terus maju ke hadapan dengan jamu-jamu dan makanan-makanan sihat yang dikeluarkan oleh produk Toko Jamu Kemaman. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Dan antara produknya adalah madu cider apple organic, iaitu merupakan campuran 40% madu daripada Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple yang di-blend menjadikan madu cider apple organic. Ia adalah untuk membantu mengurangkan berat badan, membantu melancarkan sistem penghadaman dan masalah sembelit. Ia turut membantu merawat masalah asma kalau ada, iaitu migrain, insomnia, sukar untuk tidur dan melancarkan pernafasan. Samping itu, dengan madu cider apple organic ini, ia bukan ubat saudara. Ini makanan harian, amalan kita makan. Ia dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi dan metabolism. Samping itu, membantu meningkatkan daya ingatan. Dah tertua ni kadang daya ingatan pun cepat lupa. Dan juga kadar penglihatan. Dan tentulah ia turut membantu merawat masalah gout, sakit sendi dan otot serta strok. Sila hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449 Toko Jamu Kemaman. Boleh juga saudara layari di media internet beliau, Toko Jamu Kemaman. Saya usai e-commerce. E-commerce ni saya nak membantu. Tapi kadang-kadang ada juga bila berkelecah tu orang marah kat saya. Sebab berniaga ni saudara, kadang-kadang nothing is free. Itulah. Bagaimanapun saya akan berusaha untuk membantu anda, memberi pencerahan supaya teman-teman semua tahu. Baik saudara, kita masuk taskrah singkat. Pertama sekali, jangan sesekali kita meremehkan kebaikan, kerana pastinya seorang itu berkesempatan memasuki syurga bukan hanya kerana puasa sunatnya, bukan juga kerana solat panjangnya di malam hari, namun kerana akhlak baiknya dan sabarnya kita ketika menerima sesuatu musibah. Itu merupakan kunci bagi pintu syurga milik Allah. Dan dalam kesempatan ini saya terkesan sebab tadi saya menatap satu kiriman daripada adik saya, dulu sama-sama dalam jurnalis, dalam wartawan saya, adik saya Nuri Safian, yang kehilangan suaminya saya ingat dalam sebulan 2 yang lalu. Tapi dia masih lagi terngiang-ngiang mengingatkan suaminya, Allahyarham Kartikana. Kami sama-sama dalam sebuah kantor, sebuah pejabat untuk menerbitkan pelbagai penerbitan. Jadi saya ingin membaca catatan yang ditulis oleh Nuri penuh. Begitu terkesan di jiwa saya bila menatapnya. Kata Nuri, kesini aku saban hari, iaitu beliau sentiasa pergi melawat tanah perkuburan suaminya, menumpahkan rindu dan doa yang kuharapkan bersambut.
Aku hilang kata-kata setiap kali ingin menulis sesuatu. Semua rasa itu terpendam di kalbu. Entah bila rasa ini akan reda, biarpun aku sudah belajar untuk reda. Kau, suamiku, hadir dalam tidurku, mungkin untuk mengubat rindu. Sayangnya, bila terjaga dari mimpi, rindu itu bertandang lagi. Duhai diri, berdamailah dengan hati, agar air mataku mampu kuseka untuk sekian kalinya. Tuhan, dengarkanlah doa-doa untuknya. Kau angkatlah ia ke langitmu, agar kekasihku itu jua turut mendengarnya. Semoga roh suamiku kembali ke tempat yang suci. Ya Allah, kumpulkan aku bersamanya di tempat yang mulia bila tiba saat itu nanti. Kau suamiku. Beliau juga turut mencoretkan satu sedikit puisi. Kemarin kau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semuanya tak akan pernah berakhir. Kemarin dunia teramat indah. Bersamamu merasakan semua ini, melewati hitam putih kehidupan kita. Kini aku sendiri di sini, mencarimu tak tahu di mana. Semoga tenang kau di sana selamanya. Aku selalu mengingatmu, mendoakanmu setiap malamku. Semoga tenanglah di kau di sana selamanya. Duhai suamiku. Begitulah saudara, fitrah kehidupan. Selalu saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dan bila berlaku kematian, barulah kita merasai kehilangan yang amat sangat. Kerana selama ini apabila seseorang itu berada bersama kita, kita tak merasakan. Kita kadang ambil leka saja. Tapi bila tiada, baru kita merasa keperitan, kehilangan yang teramat. Saudara Hamdan Ros, salam 10K. Saya juga hari ini menerima kabar berita yang amat mendukacitakan untuk seluruh warga keturunan Cikgu Abdul Razak, keluarga saya, iaitu kekanda saya, Hajah Noraini Ehsan. Petang tadi saya menerima kiriman, beliau telah pun dijemput pulang ke pangkuan ilahi. Akibat daripada serangan virus corona, setelah bertarung sekian lama, 2-3 hari lepas katanya nampaknya okey, tapi hari ini beliau telah pun kembali ke pangkuan ilahi. Saya bermohon pada teman-teman, mari kita sedekahkan Al-Fatihah untuk suami Nuri, Katikana dan juga kekanda saya, Allahyarhamah Nuraini Ehsan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Saudara alias Abdul Latif, dia bertanya saya, itu pantun ke apa tu? Itu bukan pantun, itu curitan hati. Anak buah saya selalu kalau dengan staf-staf yang berkhidmat bawah saya panggil adik. Saya lebih mesra begitu, saudara. Aduhai, sedih juga bila dengar adik-adik kita ni dalam keadaan begitu. Baik saudara, kita teruskan juga kehidupan ini dengan menyantuni mutiara kata. Ya saudara. Mutiara kata ini, kiriman Saudara Hibil, katanya kebaikan itu seperti mana kita menyalakan api. Dan setiap orang mendapatkan cahayanya, sekalipun musuh kita. Setiap kali kita menyalakan api itu, semua orang mendapat cahayanya. Dan seorang teman sahabat saya juga, Saudara Jamil Idris, dia sempat juga masuk nak mengirimkan kata-kata mutiaranya yang dipetik daripada kata-kata daripada Ali bin Abu Talib. Katanya kesabaran itu ada dua cara. Pertama, sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kedua, sabar untuk menahan diri dari sesuatu yang mereka ingini. Ya saudara, mereka inginkan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, kita sabarlah kalau itu berlaku pada diri kita. Ya, Rozani, Mazlan Qalib, Saudara Zaiza Karma, Zaiza Karya, Nur Zaidi, Bedu Ali, Kamal Zaman Abu, Abdul Aziz, Acik Warisan, Rizal Mentoya. Harga sayur naik mendadak, sabar saudara. Baik saudara, seperti biasa, pembuka bicara saya malam ini adalah salam impian moratorium dan pengeluaran wang kumpulan daripada kumpulan simpanan pekerja RM10,000. Dapat tak dapat, saya tak peduli. Saya akan utarakan, saya akan lontarkan kenyataan ini saban malam. Moga mereka yang mendengar curipan kita ni, kenyataan ini, adalah sedikit keprihatinan mereka terhadap warga kita
yang kian terkesan, saudara. Dan kepada pimpinan negara saya selalu bercakap, janganlah berbelanja tanpa had, kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju ke muflisan. Saudara ramai tahu, Tok Nujim PM bila pula nak nanti? Tak tahulah saya, saudara. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, segalanya mungkin. Segalanya mungkin, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kak Ani mengait kain, kemudian dilipat perlahan-lahan, baru dapat membuat dengan menekuni kesusahan marhain, baru dapat membuat pencerahan. Jadi mengait kain itu adalah mengambil kain dari ampaian. Saya baca balik, Kak Ani mengait kain, kemudian dilipat perlahan-lahan, dengan menekuni kesusahan marhain, barulah dapat membuat pencerahan. Itu maksudnya. Jadi mereka harus menekuni kesusahan dan keperitan yang dialami oleh marhain. Sambung Pak Nazir lagi, dibuat hulu pisau belati, cantik dilihat, tak pernah ketemu. Pemimpin perlu berhati-hati memilih penasihat biar berilmu. Jadi saya melihat bahawa Pak Nazir dia khawatir kalau pemimpin melantik mereka sebagai penasihat, seharusnya biarlah orang yang faham, yang tahu, yang berilmu. Kalau mereka yang tidak berilmu, macam saya kata semalam, apik lempang jawabnya, maka tentulah dasar-dasar yang dikemukakan jadi tunggal langgang, saudara. Sempang peranang, saudara. Bagaimanapun, terima kasih Pak Nazir, dan saya turut menyantuni pantun kiriman saudara Nordin Malik, seorang pejuang muda di kawasan Perak Tengah. Katanya, semak belukar penuh duri, jalan berjaga di waktu pagi. Apa jasa 100 hari, harga barang melambung tinggi. Jadi saudara Nordin belum mempersoalkan, selama 100 hari sekarang ni, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, apa jasanya kalau barang terus mencanak melambung tinggi. Katanya lagi, anak dara matang usia membaca kitab di atas rehal. Apa nasib keluarga Malaysia bercatu makan barang mahal. Beliau menzahirkan rasa tidak senang melihat keadaan suasana yang berlaku pada negara kita sekarang hari ini, saudara. Seolah-olah macam diserang oleh geruda. Baik, saudara, kita masuk sedikit gedung ilmu, kerana ini adalah merupakan ungkapan kata-kata pemimpin Melayu yang mengharapkan bahawa pemimpin hari ini dan masa depan mestilah menjaga kemurnian jiwanya, sikap, dan kita berharap akan hadirnya pemimpin Melayu dan tidak mengizinkan dirinya menjadi alat untuk orang lain. Andai sebagai pemimpin ia diperalat, hati berlumut, fikiran singkat, lupa diri, tak ingat rakyat, di mana untung di situ mendekat. Lupa kepada petua amanat, lupa kepada janji diikat, lupa kepada beban yang berat. Bila dijadikan pemimpin, akhirnya mereka ini membawa laknat. Tuah hilang, maruah terkebat, tangan terkungkung, kaki mereka terikat. Bila pemimpin celanya dekat, dijadikan tua membawa mudarat, dijadikan induk membawa sesat, negeri akan hancur, terinaya umat. Itulah kalau pemimpin yang mudah diperlakukan atau mengizinkan dirinya untuk menjadi alat kepada orang lain. Terima kasih Tan Sri Johan Jaafar yang mengirimkan kiriman ini, buku ini kepada saya untuk saya baca saban malam. Kita sambung lagi bab gedung ilmu ini malam besok. Bagaimanapun, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada anda semua bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan itu dan juga setiap coretan kata-kata yang anda lakukan, kerana saya tidak mampu untuk menahan ataupun untuk menilai satu persatu culipan anda ataupun suntingan yang anda lakukan. Ingat saudara, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Samping itu, kena ingat, ini adalah pencerahan politik. Dan pencerahan ini, terus terang saya katakan, datang daripada UMNO. Jangan marah. Tapi bukan artinya saya akan membela kalau mereka membuat kesilapan. Dalam pada itu, kena ingat saudara, prinsip pencerahan kita ini haruslah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau itu prinsipnya, mudah segala kehidupan kita. Saudara boleh percaya ataupun tidak percaya, terpulang kepada saudara.
Saya cuma memberi pencerahan daripada dapatan saya, pembacaan saya dan juga pengalaman-pengalaman serta perbicaraan saya, berbincang dengan teman-teman saudara. Dan saya harap jika saudara ingin menghantar dan Sultan, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Sebab semalam saya tengok ada, hari ini apabila Datuk Lokman membuat pencerahannya, tiba-tiba ada kata-kata yang tak sepatutnya. Kita warga bangsa harmonis, warga cinta damai. Saudara harus menggunakan bahasa-bahasa yang terbaik. Baik saudara, hari ini kumpulan wang simpanan pekerja masih belum lagi. Walaupun 2-3 hari lepas Tengku Zafrul kata boleh dikeluarkan. Nak tunggu lagi tak tahulah bila. Sebab kemarin dulu pun saya dah cakap, jangan sampai jadi macam anak kecil, akhirnya jatuh tangga. Kita cuma berdoa lah agar kerajaan segera mengizinkan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas kepada mereka yang berkelayakan, bukan semua. Dan kalau mereka mempunyai simpanan lebih daripada RM100,000, RM200,000, izinkanlah mereka mengeluarkan sebanyak 10%. Itu yang kita pinta saudara. Kerana dalam keadaan sekarang, hari ini kenaikan harga barangan, saya melihat seolah-olah sudah tidak terkawal. Seolah-olah kita in the state of emergency. Tak tahu. Secara tiba-tiba saja sejak seminggu lalu, harga barang makanan, harga barang basahan dan segala-galanya meningkat. Tapi hairannya tiba-tiba kata Presiden PAH, dia kata barang naik, harga naik kerana tidak dilaksanakan mengikut lunas-lunas Islam. Bantailah, keluarlah pedalil pun. Yang penting sekarang ni rakyat hidup dalam keadaan susah. Duit dah tak ada. Bantuan yang dikeluarkan, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Bila harga barangan begitu tinggi. Cuma hairannya Menteri dan Timbalan Menteri Perdagangan dalam negeri dan Haiwan Pengguna masih lagi dalam state of denial ataupun dalam situasi menyanggah dan menafikan. Sebab itu saya lihat marah betul Ketua Pergerakan Pemuda Dato' Ashraf Wajdi Dusuki. Dia kata, wahai Timbalan Menteri KPDNK, turun dan saksikanlah sendiri realiti di bawah. Kerana hakikatnya rakyat merasai sendiri kepateritan dengan kenaikan mendadak harga barangan, harga sayur-sayuran. Saudara, saya bila dengar kenyataan daripada Wabi Rosso, semalam pun saya dah bercakap dalam waktu pencerahan saya, pertemuan saya dengan NR Channel, saya mengatakan bahawa Wabi Rosso ni apalah begitu. Akuilah keadaan, turunlah ya. Sebab itu saya yakin apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Najib itu benar. Kerana sebenarnya beliau telah pun memberi amaran. Daripada awal tahun lagi dia dah beri amaran. Tahun dulu pun dia dah bagi amaran. Dia kata bahawa Kerajaan Perikatan Nasional yang menjalankan dasar-dasar yang dilakukan, dasar-dasar pemulihan dan sebagainya, tidak akan membantu. Kerana walaupun mereka mengatakan inflasi tak akan berlaku, tapi ternyata hari ini kita sudah pun berada dalam situasi inflasi di seluruh negara. Jadi kenaikan harga barangan mendadak ini berpunca daripada dasar fizikal, dasar buruh dan ekonomi Kerajaan Perikatan Nasional yang diamalkan masih lagi sekarang ni seolah-olah diamalkan. Ini keadaan saudara yang tidak konsisten saudara. Jadi beliau selaku mantan Perdana Menteri melihat dengan penuh keperhatian bahawa tidak ada data-data ataupun tanda-tanda bahawa harga barangan ini mampu dikawal. Jadi sebab itu sepatutnya Kerajaan Persekutuan pimpinan Datuk Ismail Sabri perlu mengambil langkah proaktif untuk menurunkan harga barang makanan yang menaik secara mendadak, mengejut saudara, mengejut kenaikannya. Kenaikannya bukan sedikit, antara 30, 60 dan ada sampai ke tahap 200%. Begitu juga barangan-barang keperluan yang lain. Untuk peralatan kenderaan misalnya juga naik sampai 60%. Ini mengakibatkan bengkel-bengkel memperbaiki kereta, motor dan sebagainya cukup terkesan. Dan bila mereka terkesan, tentulah pengguna juga akan terkesan. Ini saya melihat bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna walaupun mereka mengakui, akhirnya ada mengakui bahawa kenaikan telur ayam ada yang sampai ke tahap 90 sen sebutir sejak Oktober lalu je. Jadi menurut Pengurusi Kuasa Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Integrasi Nasional dan Masyarakat Sivil
Negeri Perak, Datuk Abdul Yunus Jamari, dia berkata kenaikan 3 sen sebiji telur merupakan ialah grade ketiga. Jadi bagi harga runcit telur grade A, ia naik daripada 44 sebutir kepada 47 sen. Grade B 42 kepada 45 dan grade C daripada 40 kepada 43 sen. Jadi katanya menurut beliau, seramai 176 orang penguatkuasa serta 79 pegawai pemantau harga KPDNK HEP Perak melakukan pemantauan. Memang mereka turun memantaukan, tetapi apa usaha, apa upaya hanya pantau saja pun tak boleh juga. Kerana kita melihat bahawa kita ada akta tentang kawalan harga makanan dan sebagainya. Jangan lupa. Tapi kenapa tidak mau digunakan? Jadi pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna sepatutnya boleh menggunakan akta tersebut, kerana bahan-bahan naik sekarang ni. Ini bukan sedikit saya. Jadi kerajaan sebenarnya boleh bertindak segera untuk mengawal harga barang dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat, kadang-kadang saya tengok macam 2 hari lepas di Parlimen, jadi bahan lucu apabila ahli Parlimen daripada ahli Parlimen daripada Rasah Chia Kichin, dia minta supaya Putrajaya melakukan siasatan kerana bekalan baju t-shirt atas nama keluarga Malaysia. Rupanya bukan dibuat dalam negara tapi diimport daripada Bangladesh. Saya pun terkejut bila dengar kenyataan tersebut. Bila saya balik tadi, saya kata macam tak percaya. Tapi inilah keadaannya saudara. Kita lebih mengutamakan dari luar. Bukan tak ada anak-anak muda kita yang berkemampuan untuk mengeluarkan t-shirt yang baik. Mereka juga mempunyai kilang-kilang. Kenapa tak beli daripada tempat yang lokal? Gunakanlah pesanan daripada dalam negeri. Kenapa mesti diimport daripada Bangladesh? Saya ketawa bila tengok bila Parlimen Rasah, ahli Parlimen Rasah Chia Kichin, dia kata dia rasa malu nak pakai. Itu keadaan saudara, ya. Dan hari ini saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara Muhammad Ali. Dia bertanya kepada saya, apakah kapitalis sudah menguasai pak menteri kita? Jadi kadang-kadang dia kata, siapa yang merentah negara sekarang ni? Apakah kerajaan atau kapitalis? Dulu Pakatan Harapan kata, kalau beri mandat, dia dapat mandat daripada rakyat, maka mereka akan memastikan harga barangan tidak naik. Tapi sekarang ni dah 7 kali PRK pun akhirnya mereka juga tumbang. Tak ada pula harga ni, kita melihat seliaan atau mengawal selia. Untung nasib pengguna tidak dilakukan. Saya amat terkesan bila melihat keadaan begini. Jadi Kementerian Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna harus bertanggungjawab. Dan lebih membimbangkan saya, semalam juga saya dah lontarkan, tapi mungkin tidak begitu jelas penjelasan saya. Semalam saya dah lontarkan bahawa ini adalah seolah-olah apa yang berlaku di Timur Tengah, iaitu Arab Spring. Jangan lupa saudara, sebab sekarang ni kita akan menghadapi pilihan raya di Sarawak. Kita sudah menghampiri untuk mengadakan pilihan raya umum. Dan mereka akan menggunakan isu untuk menumbangkan kerajaan dengan menggunakan isu-isu kenaikan harga barang. Kita harus berhati-hati saudara. Apa yang berlaku di Mesir, apa yang berlaku di Tunisia, ini mungkin sebab bagi saya harus melihat dengan pandangan yang negatif. Apabila berlaku sesuatu begini, apakah ada unsur-unsur mereka yang melakukan sabotaj terhadap kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri? Ini keadaan sekarang saudara. Bila barang mahal, bila barang naik, akhirnya rakyat akan memberontak. Pemberontakan rakyat itu akan menggunakan kuasa rakyat. Suara rakyatlah kuasa keramat. Keadaan ini akan menyukarkan kerajaan keluarga Malaysia ini untuk berhadapan dengan pilihan raya. Saya yakin ini juga akan menghantui apa yang berlaku di Sarawak, yang bakal mengadakan pilihan raya umumnya pada pilihan raya negerinya pada 16 Disember nanti. Rakyat tidak akan bersama dengan kerajaan kalau suasana harga barangan yang tinggi. Saya haraplah Saudara Abdul Ghani, saya tidak mau menuduh kata menteri yang nak ke komisen dan sebagainya. Tidak, bukan kita tak ada bukti. Tetapi sebagai menteri yang mengawal harga, kita ada akta pencacutan. Kita ada akta sorok, dan tiap-tiap peniaga tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan berlebihan.
yang boleh mendera kehidupan rakyat. Kerajaan punya kuasa, gunakanlah setiap akta yang kita ada. Kawallah. Turun. Yang paling pentingnya menteri, timbalan menteri, kalau boleh semua entire cabinet minister tu turun ke lapangan. Menteri Kewangan pun turun, tengok seksanya rakyat sekarang. Yang kamu susah sangatlah bagi luluskan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Yang susah sangat nak memberi bantuan secara tuntas pada semua rakyat. Lihat, harga barang bukan main-main saudara. Tadi saya makan nasi kandar RM16. Terkejut saya, hanya ketul ikan, itu pun dah hampir busuk. Tapi saya tak maulah menamakan kedai itu sebagainya, tidaklah. Tapi bagi saya tidak bertanggungjawabnya mereka sekarang ni. Saya tidak mahu menyalahkan peniaga atau kedai sebut kerana dia juga mendapat bakalan yang tinggi. Tetapi kalau tidak dipantau, sepatutnya dicari daripada awal. Pertama-tama sekali pengimport, panggil pengimport tu. Mereka yang diberi AP ataupun kelulusan sebagai pengimport. Kita tahu bukan banyak pengimport beras ada 4 syarikat. Pengimport sayur-sayuran pun ada dalam 7-8 syarikat. Pengimport ikan dan sebagainya. Pengimport daging. Kita boleh ketemu mereka sebab semua list tu ada di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna. Panggil mereka. Adakan pertemuan dengan Kementerian Pertanian. Jangan dibiarkan berterusan. Rakyat menderita yang cukup tenat sekarang ni saudara. Tenat setenat-tenatnya. Bukan ini berlaku di kota raya, bukan berlaku di bandar-bandar. Ini juga berlaku di kawasan desa dan pedalaman. Kalau di kota raya menderita, apatah lagi di kawasan pedalaman. Cuma bezanya kalau di desa itu paling tidak dapatlah juga mereka cari sumber daripada sungai ataupun daripada tepi-tepi laut. Dan sayur-sayuran tu mungkinlah dapat belakang rumah. Tapi apakah itu saja natijahnya? Adakah itu saja yang boleh dijadikan sebagai alasan bahawa harga barang tidak naik? Bagaimana dengan keperluan lain, harga sabun, harga minyak, harga gula dan sebagainya. Saya cukup tidak senang melihat kepedihan rakyat seolah terbiar. Jadi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolonglah. Kita akan rasa lega kalau kita dapat melihat Perdana Menteri turun ke lapangan. Seret semua menteri-menteri yang ada tu, tunjuk ini keadaan macam mana boleh berlaku begini. Tapi jangan adakan press conference. Jangan kita adakan gerombolan, jangan beritahu nak turun. Adakah straight ambush? Ini masalah kadang-kadang bila menteri nak turun dia bagi tahu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Pengguna akan turun ke Petaling Jaya. Lari lentang pukang lah dia orang. Kelang kabut dah turun ke harga waktu itu. Bila balik nanti naik balik harga yang sama. Jadi perlu adakan bukan serkap jarang. Perlu adakan satu ambush ataupun siasatan yang secara mengejut di setiap kawasan. Kalau boleh biar menteri besar turun. Esko-esko kerajaan negeri turun, pegawai-pegawai turun. Cuma jangan diberitahu kepada kapitalis ni bahawa kita nak turun mengadakan siasatan. Barulah kita dapat menyelesaikan, menangkap siapa sebenarnya the main culprits. Orang yang bertanggungjawab menaikkan harga barang yang menjerut kehidupan rakyat. I cannot accept, saya tak boleh terima. Sebenarnya Iman Masyara yang sebenarnya Datuk berkebun tidak naikkan harga sayur. Betul, tadi saya dapat tengok tadi dalam kiriman kepada saya, pekebun menjual contohnya dia tunjuk harga timun. Cuma harga RM2.40 apa untuk 1 kilo. Tapi di pasar sampai RM6. Kenapa begitu tinggi? Banyak barang-barang ditunjuk macam kacang bendi. Dia kata harga dari kebun lebih kurang dalam RM3 ke RM4 sekilo. Tapi di pasar sampai RM9, RM12. Jadi harganya tu berkali-kali ganda. Kalau setakat untuk sekadar selesaikan masalah kos pengangkutan, mungkin 20%. Kalau barang tu RM1, mestinya RM1.20 kos pengangkutan. Kemudian keuntungan, kita izinkan 20% ataupun 25%. Baru ada dalam RM2. Tapi kalau dah naik sampai RM5-6 ni, dalam Islam pun haram. Riba kalau kamu menjual harga makanan yang melambung-lambung melebihi 100% keuntungan. Belajarlah bagaimana baginda Rasulullah SAW berniaga. Untung kaya raya ibunda kita Allahyarhamah Siti Khatijah. Sebab dagangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah tidak pun meletakkan harga yang tinggi. Orang datang tanya berapa harga ni, terpulanglah pada kamu. Tapi orang dapat melihat. Sama manusia takkan tahu takkanlah tak ada langsung keuntungan. Maka di situlah letaknya, sucinya, syumonya Islam ini. Jadi Tuan Haji Hadi jangan nak bercakap. Saya turunlah tengok apa berlaku di Terengganu.
apa berlaku di Kelantan, apa berlaku di wilayah persekutuan. Jadi menteri-menteri ini kena turun. Tapi duit KLSP rakyat tak boleh bagi. Dahlah minyak mencanak naik. Ini setara minyak naik, rakyat pun akan naik minyak. Naik minyak lah. Kalau gajah naik minyak, setara habis rumah dia langgar. Tapi kalau rakyat naik minyak, tak tahulah apa nak jadi. Itu gambaran saya dapat. Dan saya nak bercakap soal kenaikan barang ini, jangan sesiapa menafikan bahawa sekarang ini kita berada in the state seolah-olah dalam keadaan suasana emergency, seolah darurat harga. Rakyat begitu terkesan. Jadi saya haraplah teman-teman jangan memancing emosi kawan-kawan kita yang boleh mewujudkan suasana tak baik. Ya, saudara, kerajaan PH pernah bercakap rakyat kena ikat perut. Itu dululah, atuk tu. Rakyat kena ikat perut. Sekarang bukan ikat perut lagi ni sekarang ni. Dah tercekik dah ni. Terjerut kehidupan rakyat yang begitu sukar, saudara. Ni saudara Mak Salim, Mak Hashim, kartel kontrol semua. Betul, saya setuju. Saya amat bersetuju bahawa kartel sedang menguasai. Jadi sepatutnya kartel ni lah perlu ditangani. Saya yakin peniaga-peniaga di pasar dia tak akan menaikkan harga yang bukan-bukan sebab dia tahu kalau harga barang orang tak beli. Bila orang tak beli, perniagaan dia juga akan berlaku masalah. Tapi kalau datangnya harga tu RM10, takkan nak jual RM9. Itu aja. Saudara Dom Iram, baru beberapa hari rakyat buka kedai, barang naik dah. Makin tertekan rakyat. Saudara Dom Isham, memang betul. Jadi sekarang ni Seven Wahab dia kata Perdana Menteri cuma sibuk tolong orang kayangan. Ada je lantikan dia buat itu. Saya dah malas nak tegur lah sebab hari ni pun dengar kabarnya ada pelantikan lagi. Pelantikan Datuk Kamil Johari sebagai penasihat Perdana Menteri. Bila penasihat Perdana Menteri awak agama dia mungkin bertaraf menteri pun lagi pelantikan. Sebab tu saya kata Perdana Menteri berhentilah. Jangan sampai orang menggelar Perdana Menteri lah Perdana Menteri pelantikan. Tak berhenti-henti, setiap minggu ada pelantikan. Rakyat tengah susah ni yang amat. Rakyat mengharapkan sentuhan daripada saudara. Sekarang ni lantik itu lantik ini dengan ahli kabinet yang begitu ramai. Mana hasilnya? Mana KPI-nya? Dah lebih 100 hari dah. Saudara Muhammad Rosli ada rancangan nak tumbangkan kerajaan sebab itu mereka naikkan harga barang. Ini saya yakin. Sebab waktu pilihan raya umum ke-18 dulu pun sama. Tapi waktu itu mereka mengatakan GST, isu Datuk Seri Najib dan sebagainya. Macam-macam mereka lontarkan. Harga barang tidak langsung dikawal. Akhirnya rakyat marah dan menumbangkan kerajaan. Sebagaimana yang saya katakan, saya sebut tadi, apa berlaku di Tunisia, apa berlaku di Mesir, apa berlaku malahan di Indonesia. Jangan lupa saudara. Apa yang berlaku di Indonesia, kebangkitan rakyat, menghentam habis-habisan rejim Suharto, apa berlaku di Thailand, rakyat bangkit melakukan unjuk rasa besar-besaran di kota Bangkok. Di Indonesia ketika dulu masalah bensin ataupun harga minyak yang seolah-olah tidak dapat dilihat, tidak mampu dikawal. Begitu juga di Bangkok. Akhirnya kerajaan tumbang. Jadi saya harap yang mau para menteri kabinet, kalau sayangkan jawatan anda, pastikan adreskan isu ini sebaik mungkin. Jika tidak, saya tidak tahu apa nak jadi. Baik saudara, saya tinggalkan dulu masalah tu. Berlalu-lalutan saya bercakap tentang harga sekarang ni. Tadi Muhammad Datuk Seri Najib membuat laporan polis di Balai Polis Sentul. Sebab beliau merasakan ada beberapa perkembangan baru. Kerana beliau mengatakan, dan kalau saudara lihat daripada kenyataan Datuk Lokuan Adam waktu beliau merasmikan sebuah cawangan di Jelutong, beliau menjelaskan secara terperinci latar belakang tentang apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib berhubung dengan isu 1MDB dan SRC. Jadi menurut Datuk Seri Najib, beliau terpaksa membuat laporan kerana terdapat seorang lagi saksi utama dalam pendakwaan kes SRC International yang telah menerima lebih 85 juta ringgit yang dikaitkan secara langsung dengan 1MDB. Namun perkara itu tidak didedahkan sepanjang perbicaraan. Saudara, jadi menurutnya maklumat berkenaan tidak pernah dimaklumkan kepada dirinya maupun barisan peguamnya. Kerana itu beliau membuat laporan polis
dan menuntut agar persoalan tersebut dapat dijadikan sebagai isu yang perlu dijawab di mahkamah. Dan minggu lalu kita pula mendengar bagaimana SPRM telah memendedahkan bahawa sejumlah 15.4 juta dolar Amerika ataupun 65 juta ringgit dalam dana berkaitan YMDB telah pun dihantar pulang daripada akaun Cutting Edge. Jadi syarikat ini difahamkan dimiliki bersama oleh suami kepada Gubernur Bank Negara. Saudara. Jadi sepatutnya sekarang ini, sebab tu kita kata AZT ini, AZT Aziz perlu dibawa ke mahkamah, perlu disiasat secara tuntas. Banyak lagi kes ni. Saya nak mengeluh lebih-lebih pun saya khawatir, saya bimbang ini boleh mengganggu tentang mahkamah dan boleh contempt of court. Tetapi kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang sewajarnya diberikan perhatian, khususnya oleh Jabatan Pegawai Negara, oleh Kementerian Kehakiman. Jadi perlu ada sesuatu dilakukan. Jangan kita menerima apa saja keputusan mahkamah. Kita harus berlapang dada. Setiap keputusan mahkamah itu sebab negara kita adalah rule of law. Tapi bagaimanapun dengan adanya perkembangan terbaru yang sebagaimana dilaporkan Najib di Balai Polis tadi itu satu perkembangan terbaru yang selama ini tak pernah disebut. Dan ini menjelaskan kepada kita adanya lagi campur tangan dalam menentukan persoalan YNDB ini sejak awal ia diasaskan sehinggalah kes ini meledak. Dan kita melihat bahawa keadaan-keadaan sebegini tersorok dan akhirnya YNDB ini seolah dijadikan sebagai satu conspire ataupun konspirasi untuk menjatuhkan seseorang. Saya tak mau jawab menokok atau menambah, tapi apa itulah yang dapatan saya dapat beri pencerahan. Kerana kalau tak sentuh pun ada orang kata kenapa tak sentuh. Nak sentuh pun tak boleh kerana masih lagi di mahkamah. Harapan kita agar keadilan hendaklah diterjemahkan. Justice is not only to be seen, but it must be proven to be seen. Keadilan bukan hanya perlu diperkatakan, tetapi dia perlu diperlihatkan untuk dilaksanakan. Itu pada pengetahuan saya dan juga kefahaman saya. Justice is not only to be seen, must be proven to be seen. Saudara, kita tinggalkan seketika isu tentang Datuk Seri Najib dan laporannya serta YMDB. Biarlah mahkamah take its course. Cuma hari ini kita diberitakan ada lagi ahli parlimen yang melompat. Masih lagi budaya lompat-melompat. Cuma hari ini saya hairan, iaitu lompatan itu berlaku dari parti PBM kepada Parti Keadilan, iaitu saudara Mazli Malik, ahli parlimen daripada Separenggam. Dia sewaktu mengadakan majlis di Keluang, majlis pengisaran bahawa beliau bersama lebih kurang 500 orang ahlinya menyertai Parti Keadilan. Saya tak ada kisah untuk mereka menyertai mana-mana parti, tetapi soalnya kedudukan beliau sebagai ahli parlimen sewaktu. Tapi dia masuk keadilan tu boleh kita terima jugalah, kerana Mazli Malik bertanding dulu dalam pilihan raya yang ke-14. Beliau bertanding atas lambang keadilan, jadi sesuai lah kalau dia masuk keadilan. Cuma yang menjadi persoalan kita, macam orang macam Mat Ketapi tu, Muhammadin Ketapi, dia dulu bertanding atas tiket lambang warisan menyertai bersatu. Itu tak betul lah, saudara. Jadi sebab tu kita dengar pula dua orang ahli Dewan Negeri di Melaka juga kabarnya sudah pun nak melompat pula masuk daripada BEP, mungkin mengistilahkan diri sebagai bebas dan menyertai Barisan Nasional. Katanya, saya tak tahu, tapi bagi saya kita tak sepatutnya kita menerima orang begini. Kata-kata ni tak perlulah kita terima, saudara. Sebab letihlah kita. Letih, saudara. Tapi bila dalam satu kesempatan ni saya lupa saudara, untuk mengucapkan tahniah kepada teman-teman kita yang telah pun dilantik sebagai ahli Esko Kerajaan Negeri Melaka. Saya gembira sebab ada beberapa teman-teman yang waktu musim pilihan raya dulu saya turut bertemu dengan mereka, bertanya janji mereka pada rakyat. Alhamdulillah. Jadi rasanya tak kena kalau saya tak sebut atau tak nyatakan siapa mereka ini atas senarai penuh Esko baru Kerajaan Negeri Melaka. Cuma kita mengharapkan dah dilantik tu terus bekerja, jangan tunggu lagi. Mungkin hari ni hari Sabtu dan besok hari Ahad, jadi hari Isnin terus seng-seng lengan. Kerana kabarnya Datuk Seri Utama Sulaiman Mat Ali selaku Ketua Menteri
beliau akan pemegang mempengurusikan jawatan kuasa perancangan ekonomi, kewangan dan pembangunan tanah. Ini paling penting. Kerana beliau sendiri pernah mengungkapkan bahawa beliau akan mewujudkan satu jawatan kuasa untuk menyiasat tentang isu pasir di Melaka. Sepatutnya laksanakanlah. Beliau juga mempengurusikan jawatan kuasa agensi berkaitan kerajaan GSC dan hal ehwal agama Islam. Itu Ketua Menteri. Kemudian yang Muhammad Datuk Seri Rauf, itu ahli Dewan Negeri Tanjung Bidara, dilantik sebagai Eksekutif Kerajaan Negeri, mempengurusikan jawatan kuasa perindustrian, pelaburan dan pembangunan usahawan. Saudara Rauf yang ada latar belakang sebagai usahawan, lahirkanlah seramai mungkin usahawan-usahawan di negeri Melaka. Saudara Muhammad Jalani Khamis, ni kawasan ada Adun Rembia. Saya pernah turun berjumpa dengan beliau. Beliau mengetuai jawatan kuasa pelancongan warisan dan kebudayaan. Usahakanlah untuk mengembalikan agar Melaka ini kembali terkenal sebagai destinasi pelancongan, kerana pendapatan ataupun ekonomi warga di Melaka itu banyak terletak kepada industri pelancongan. Gandakanlah usaha. Begitu juga dengan saudara Rahmat Mariman, itu dia Molek. Beliau menjadi pengurusi jawatan kuasa kerja raya, pengangkutan, kemudahan awam, infrastruktur dan pengurusan banjir. Datuk Zaidi Atan, saya kata orang yang baik. Dalam jalan ceramah-ceramah saya yang lalu pun saya kata orang yang baik. Beliau dilantik oleh Datuk Sulaiman mempengurusikan jawatan kuasa perumahan, kerajaan tempatan dan alam sekitar. Saudara Abdul Razak, saya sempat pergi ke Teluk Mas. Jangan lupa saya berjumpa dengan warga Teluk Mas yang begitu mengharapkan sentuhan-sentuhan beliau. Jadi Datuk Abdul Razak menjadi pengurusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, pertanian dan industri asas tani. Ini penting. Walaupun tanah di Melaka tak banyak mana, tapi usahakanlah sebaik mungkin bagaimana industri pertanian ini dapat dipertingkatkan. Walaupun negeri kecil, usahakanlah. Singapura pun boleh buat. Macam mana tanam sayuran, tanam padi dalam inkubator dan sebagainya. Untuk Gadik saya tak macam pola Syamugam jawatan kuasa pembangunan belia dan sukan. Tapi yang paling saya suka sekali itu ahli Dewan Negeri kawasan Pekalan Batu, Datuk Kalsum. Beliau mempengurusikan jawatan kuasa hak ehwal wanita dan pembangunan keluarga dan kebajikan. Beliau berjanji pada saya dia akan menjaga kebajikan rakyat, khususnya di Melaka, bukan hanya kawasan setempat. Paling Datuk Dr. Muhammad Akmal saya tak sempat jumpa, tapi beliau sebagai doktor akan menjaga pengurusi jawatan kuasa kesihatan dan anti dadah. Dan yang seronok sekali itu saudara Datuk Rais Yassin. Saya pernah berjumpa dengan beliau secara peribadi dan beliau kini dilantik sebagai pengurusi jawatan kuasa pendidikan dan teknologi. Saya lain-lainnya tu termasuklah daripada MCA, yang Muhammad Ngui Hisam daripada Macap yang jaga hal ehwal perpaduan. Inilah antara teman-teman kita yang telah dilantik. Mulai hari Isnin terus bekerja, jangan tunggu lagi, saudara. Dan saya harap Datuk Sulaiman Ali dapat menetapkan 100 hari sebagai KPI. Kalau mereka tidak berfungsi, tukar. Cakap kena dikotakan. Setiap yang dijanji perlu dikotakan. Rakyat tengah menunggu. Sebab saya juga melihat bagaimana pilihan raya kecil di Melaka tu ada masih lagi bila rumah siap pahat berbunyi tentang kekalahan mengejut calon daripada Dun Sungai Udang, Datuk Muhammad Ali. Saya pun terperanjat kerana beliau disenangi, tapi macam mana boleh kalah. Jadi kata Datuk Muhammad Ali yang tewas kepada Dr. Muhammad Alif dengan majoriti 530 undi, ada sesuatu. Bagi saya, lakukanlah segala petition, siasat siapa yang bertanggungjawab. Saya malas nak cakap benda begitu, nanti kalau saya cakap nanti ada orang kena amun dengan saya nanti. Saudara. Dan tiba-tiba hari ini saya dikejutkan apabila kita menyentuh tentang pilihan raya negeri Sarawak. Saudara. Kerana tiba-tiba saja Anwar Musa membuat kenyataan bahawa dia buat pengumuman bahawa Barisan Nasional tidak bertanding sebarang kerusi di pilihan raya negeri Sarawak. Saya kata, sepatutnya kenyataan ini dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir.
ataupun Setiausaha Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan. Itu kalau peringkat setiausaha. Kalau ketua penerangannya, tentulah ketua penerangan UMNO Barisan Nasional. Dan setidak-tidaknya lah Timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan maupun Yang Berhormat Datuk Seri Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Tiba-tiba Anwar Musa yang tak ada sebarang jawatan membuat kenyataan bagi pihak Barisan Nasional, UMNO dan Barisan Nasional. Saya kata dia ni siapa? Ataupun mengigau lagi, kata meroyan lagi, tak merasakan dirinya masih lagi sebagai setiausaha. Itulah dulu jadi setiausaha dulu, tak mau jaga baik-baik. Dah sekarang dah tak ada dah, memang meroyan. Ini sebenar-benarnya saya kata UMNO Barisan Nasional kena buat kenyataan lah. Kalaupun benar beliau mengatakan begitu, tapi tak sepatutnya membuat pengumuman seolah dia tu Setiausaha Agung. Dia bukan pegawai pun, cuma ahli parlimen biasa, menteri. Kapasiti dia sebagai menteri komunikasi, bukanlah bagi pihak parti. Kena jelas benda begini. Sebab saya nak bagi tahu pada warga UMNO, tengok sendirilah. Ini perangai orang yang dah meroyan. Saya bukan pasal apa, saudara. Saya bukanlah saya benci beliau, tidak, tapi tak kena dari segi protokolnya. Dia seorang menteri, dia orang lama dalam politik. Takkan tak tahu, sepatutnya janganlah cross the border, janganlah pijak kaki orang. Tiba-tiba saja nak bercakap. Kerana Parti Perubumi Bersatu telah buat pengumuman. Parti Bersatu tidak akan menurunkan calon-calon bertanding di negeri Sarawak. Dia pun nak terikut juga, nak buat kenyataan bagi pihak UMNO. Lu siapa? Who are you? Marahlah saya kalau benda-benda begitu. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan supaya mereka tak ada jawatan, janganlah bercakap bagi pihak parti. Kalau gitu saya pun buat pengumuman. Semua orang buat pengumuman, rosaklah parti kita. Saudara, tak tahulah keputusan parti perlulah dihormati. Saudara, dan PBM ni kita tengok mula-mula dah keluar poster. Abah sayang warga Sarawak. Tiba-tiba buat pengumuman tak jadi bertanding. Apakah beliau seriau dan ngeri bahawa nasib akan mengulangi partinya kalau adakan pertandingan atau menyertai pilihan raya di negeri Sarawak? Cuma yang saya melihat sesuatu yang agak tak seronok, sudah ada culipan-culipan kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh calon-calon yang nak bertanding Sarawak bila mereka menyentuh soal Sarawak dalam gagasan Malaysia. Ini satu benda yang sepatutnya saya haraplah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri melihat dengan secara berhati-hati, baca kenyataan-kenyataan mereka. Sebab bila dikaitkan tentang perjanjian 63 dan sebagainya, ada elemen-elemen yang tak sepatutnya. Kita sudah pun mencipta suasana damai, suasana harmonis di kalangan rakyat. Kita tidak pernah membezakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Sabah, di Sarawak. Tapi dalam pertandingan, dalam pilihan raya kali ini, saya nampak bahawa api kebencian terhadap persekutuan ini seolah-olah mau ditiupkan. Tadi saya mendengar ada satu kenyataan daripada calon wanita, siapa ke namanya tu. Dia kata dia adalah seorang peguam. Dia kata bahawa kita nak kumpulkan semua adun-adun ini, nak mengundurkan satu referendum berhubung dengan keberadaan Sarawak dalam gagasan Malaysia. Benda ini mana boleh sentuh dah. Kita dah mewujudkan kita punya perlembagaan, rakyat dilayan sama rata, pembangunan telah terlaksana. Yang masalahnya di Sarawak tu, kita nak bagi tahu pada warga Sarawak, masalah di sana bukan kerajaan persekutuan menafikan apa yang dijanjikan dalam perjanjian 63, tetapi pemimpin di Sarawak, pemimpin yang diamanahkan, dipertanggungjawabkan dengan segala peruntukan. Tapi perlu dilihatlah, kehidupan mereka lebih senang daripada rakyat biasa. Jadi kajilah bagaimana mereka kaya raya, tapi jangan salahkan persekutuan. Ini masalahnya, saya rasa kadang-kadang rakyat tidak diberi penjelasan. Ini kegagalan Kementerian Penerangan. Patutnya pergi ke Sarawak, ceritakan sebenarnya. Saya bila berbual dengan Yang Mulia Teguh Razali, saya dah faham. Dia kata bahawa banyak peruntukan kita salurkan per Sarawak dan Sabah, malah melebihi peruntukan daripada negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Cuma kebanyakan wang kita dulu, waktu itu dihabiskan untuk mengawal selia soal keselamatan. Kerana Sarawak tu besar negerinya dan dia adalah bersempadan dengan negara Indonesia. Kerana waktu itu negara Indonesia juga ada gerombolan-gerombolan komunis dan sebagainya. Begitu juga di Sabah.
kita menghadapi ancaman daripada Filipina, iaitu Sulu, Lanun-Lanun dan sebagainya. Wang banyak dihabiskan untuk menjaga keselamatan rakyat. Ini perlu dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Soal pembangunan mesti diteruskan. Jadi pimpinan di negeri tersebut harus ikhlas, jujur untuk melihat pembangunan negeri itu dilaksanakan. Jangan kerana merasakan ini boleh dipulangkan masalah ini kepada persekutuan. Akhirnya wujudlah suasana begini. Saya harap agar sepanjang kempen-kempen di Sarawak kali ini, isu-isu yang mengujudkan telah dicetuskan, anti Semenanjung dan sebagainya perlu ditangani. Kerana jangan dibiarkan merebak. Saya tadi terkejut bila tengok seorang wanita. Bolehlah saudara layari, saya dah hilang pun namanya. Cuma saya malah nak tengok kerana saya melihat bahawa sudah wujud bahawa mereka masuk bertanding, di samping itu mencetuskan suasana apabila disebut tentang elemen perjanjian 1963. Agreement 63 itu adalah perjanjian sewaktu kita menubuhkan kerajaan Malaysia. Gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Singapura keluar tahun 64, setahun lepas itu. Tapi Sabah dan Sarawak remain, kekal dalam, dan kita terus menyantuni. Jadi bagi saya, menteri gagal untuk menerangkan keadaan. Dan di samping itu pemimpin mereka, lihatlah pemimpin di Sarawak, saya tak mau menuduh, tapi lihat kekayaan yang mereka miliki di luar kekayaan. Jadi dalam keadaan begini jangan salahkan kita di Semenanjung. Saya melihat dalam keadaan begini, dalam bercempura kita sudah ada pula pertanyaan. Banyak orang bertanya apakah tentang kedudukan Muafakat Nasional. Saya nak bagi tahu, bagi saya tak payah kita sebut lagi dah. Sebab itu Kelab Veteran UMNO, itu Datuk Mustafa Yaakob, dia mengatakan bahawa kalau Kelab Veteran UMNO mencadangkan supaya Muafakat Nasional dibubarkan bagi mengelakkan polemik berpanjangan antara kita dengan PAS. Jadi Setiausaha Agung Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob kata masing-masing telah pun buat keputusan yang muktamad apabila UMNO menolak Perikatan Nasional. Itu jelas. Jadi apa nak fikirkan sangat lagi? Saudara, jadi dalam keadaan begini, cuma saya tertarik curipan kenyataan Datuk Seri Utama Datuk Muhammad B. Hassan. Dia kata Datuk Mak Hassan, semasa mengasaskan Muafakat Nasional, ini semua kena tahu ni. Semasa mengasaskan Muafakat Nasional, UMNO sangat jelas tujuannya. Ia adalah bagi pertemuan dua parti Melayu dan menjadi wadah ke arah kesatuan dan penyatuan. Penyatuan yang jujur dan ikhlas. Wadah ini harus menjangkaui politik. Ia perlu menjadi medan segala kepentingan. Jadi semua ini UMNO sedari. Dari awal lagi tidak mahu ia didaftarkan sebagai sebuah perikatan politik. Kerana kita melihat Muafakat Nasional ini penyatuan. Bagi UMNO, biarlah Muafakat Nasional itu menjadi wadah yang boleh memayungi semua orang. Yang jelas UMNO tidak pernah membelakang dan meninggalkan Muafakat Nasional. Tapi sedikit demi sedikit, dengan segala daya yang ada, Muafakat Nasional ini cuba UMNO kukuhkan dari segenap aspek. Tapi masalahnya sebaik saja Perikatan Nasional wujud, sudah ada mentera-mentera yang menggamit mereka, dan mereka melihat bahawa Muafakat Nasional ini adalah vehicles ataupun alat untuk mereka mendapat jawatan. Bila mereka mendapat jawatan, maka Muafakat Nasional ini cuba dikorbankan. Ini keadaannya. Jadi takkanlah kita nak mengizinkan bahawa Muafakat Nasional ini dijadikan lembu oleh mereka-mereka ini untuk mencapai impian. Sebab itu saya merasakan, saya bersetuju dengan pandangan Datuk Mak Hassan, kerana bahawa mereka menjadikan Muafakat Nasional ini untuk mencapai agenda politik dan keselesaan politik mereka. Bukan keikhlasan untuk menggabungkan, untuk melihat perpaduan ummah itu benar-benar terjali. Apa yang dilakukan oleh mereka tidak lain dengan slogan saja, perpaduan ummah dan sebagainya. Saya tidak. Saya berkali-kali saya katakan bahawa tak usah cerita apalah. Cucu baginda Rasulullah pun dibunuh. Ini sejarah Islam. Cucu baginda Rasulullah juga dibunuh, diracun kerana pihak-pihak tertentu ini mahu mendapatkan jawatan. Jadi soal bagaimana Muafakat Nasional ini juga mahu dibunuh oleh mereka kerana mereka hendakkan jawatan. Tak payah sebutlah, tak payah ceritalah. Tak payah ceritalah bahawa nak penyatuan. Lihatlah, berkali-kali saya katakan, zaman baginda Nabi Allah Adam sekali, Tuhan dah tunjuk antara Habil dan Qabil.
berbalah, berbunuh-bunuhan. Jadi jangan jajakan, jangan jadikan seolah permuafakatan antara UMNO, antara umat Islam ini dapat lihatlah benda satu yang impossible tak usah kita gapai. Sepatutnya diteruskan. Itu hari kita melihat bahawa antara UMNO dengan PAS kalaulah dapat menyatukan ikatan perpaduannya, maka kita boleh menunjuk jalan kepada parti-parti yang lain. Tapi kalau PAS memilih untuk meletakkan jawatan mengatasi segala-galanya, terpulang pada mereka. Sekarang ni cuba lihat. Saudara Ali Jassin Abdullah, Haji Awang dah ibarat Muafakat Nasional macam kasut. Memang kasut lah jadinya. Begitulah saudara. Kalau dia kata bahawa ni apa, dia dengan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional tu macam pakai kasut. Takkanlah sebelah lain, sebelah kaki dia pakai kasut lain, sebelah kanan pakai lain. Jadi dia nakkan sama, mana boleh. You are not a big brother. Ini keadaan sekarang mereka merasakan mereka menentukan segalanya. Masalahnya sekarang pimpinan PAS merasakan dioranglah yang menentukan segalanya. Mana boleh begitu saudara. Dari segi pengaruh, dari segi keahlian, memang kita ahli lebih. Bukanlah kita nak tunjuk mana kita abang besar. Tidak sekali-kali kita nak merasakan diri kita sebagai abang besar. Jadi saudara Faizal L. Idrus, Muafakat Nasional dah jadi batu loncatan kepada pemimpin yang gila kuasa. Itu realitinya. Mereka melihat berada dalam Muafakat Nasional, mudah mereka untuk menyantuni parti satu lagi, dan bila digamit mereka pun melompat. Akhirnya sekarang ni bak kata Luqman Adam semalam, musim hujan ni makin lagi bertambah kata-kata yang melompat. Kita santuni besok apa akan berlaku. Saya harap teman-teman bersabar kerana banyak lagi curipan dan pencerahan yang perlu saya lakukan. Tapi waktu mencemburui kita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berhujung minggu.